Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Masih lagi diberikan kepada kita hidayah, inayah, taufik dan as-sihat yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam sana nanti, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, minggu depan insya-Allah kita akan masuk awal Zulhijjah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan berbicara apakah amal-amal soleh yang perlu kita lakukan apabila masuknya bulan Zulhijjah untuk kita dapatkan ganjaran pahala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang melakukan amal soleh di bulan-bulan seperti bulan Zulhijjah. Ayuhal ikhwatul kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, manil mahrum? Manil mahrum? Siapakah orang yang terhalang daripada mendapat kebaikan? Al-mahrum huwa allazi ya'lamu anna al-laila ما يقارب 11 ساعة ولا يستطيع أن يصلي ركعة واحدة ربما لا يستغرق ثلاث دقائق تقريبا. Al-mahrum, orang yang terhalang daripada mendapat kebaikan, huwa allazi ya'lamu anna al-laila ma yuqaribu 11 sa'ah. Orang yang tahu bahawa waktu malam ini panjang dia 11 jam, bermula daripada pukul 7 malam sampai pukul 6 pagi kan, maknanya 11 jam kan. Wala yastati'u an yusalliya rak'atan wahidatan. Dalam tempoh yang panjang tadi tu, 11 jam tadi, dia tak mampu nak bangun, nak sembahyang walaupun satu rakaat witir kan. Rubbama la tastaghriqu thalatha daqaiq taqriban. Satu rakaat itu sebenarnya tak sampai pun 3 minit. Jadi maknanya cerita pada kitanya bahawa kita kena bangun malam paling kurang satu rakaat. Saya pun kadang-kadang terlewat bangun kan, tengok jam, dah lagi ni satu rakaat, sembahyang adalah satu rakaat. Maknanya penting kepada kita adalah kena ada sembahyang malam. Jadi orang yang tahu bahawa waktu malam ini 11 jam lamanya, tiba-tiba tak ada pun sembahyang sunat dalam waktu tersebut, maka orang tersebut dinamakan sebagai al-mahrum, orang yang terhalang daripada mendapat kebaikan. Okey. Fas-salatu laha makanatun 'azimatun fi dinil Islam. Sembahyang ni dia mempunyai kedudukan yang besar dalam agama Islam. Ada sembahyang, ibadat lain diterima Allah. Tak ada sembahyang, ibadat lain ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Man hafaza 'alayha wa aqamaha kama amara Allah azza wa jalla wa rasuluhu alaihi salatu wassalam faqad sa'ida fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang memelihara sembahyang 5 waktu
sesiapa yang mendirikan sembahyang 5 waktu sebagaimana yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, faqad sa'ida fid dunya wal akhirah, maka dia mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang kita telah bincangkan selama ini, suami yang salih yang menunaikan sembahyang 5 waktu, isteri yang salihah yang menunaikan sembahyang 5 waktu, mendapat anak-anak yang salih menunaikan sembahyang 5 waktu, maka keluarga tadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Tapi kalau sekiranya si suami tak sembahyang, si isteri tak sembahyang, anak-anak tak sembahyang, maka tidak ada kebahagiaan, tidak ada keberkatan hidup dunia dan akhirat. Wa man jahada nafsahu faharisa ala ada'i nawafilis salati fa fi zalika fadlun kabir. Siapa yang bersungguh-sungguh membawa diri dia dan bersungguh-sungguh, lalu dia rajin menunaikan sembahyang-sembahyang sunat, maka yang demikian itu dia mendapat kebaikan yang banyak. Maknanya kita tak cukup dengan hanya sembahyang 5 waktu, kita kena ada sembahyang-sembahyang sunat. Wa afdalu nawafilis salawati qiyamul lail. Sebaik-baik sembahyang sunat adalah qiyamul lail. Qiyamul lail dengan makna kita menghidupkan malam dengan perkara-perkara ibadat, terutama sembahyang tahajud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus salati ba'dal fardhatu salatul lail. Sebaik-baik sembahyang selepas sembahyang fardu adalah sembahyang malam. Jadi sebenarnya kalau kita nak bangun setiap malam ni, kita kena ada keazaman, kan? Wa man azama ala syai'in a'anahu Allahu alaihi. Siapa yang ada keazaman nak bangun malam, lalu Allah Ta'ala akan tolong, dipermudahkan bangun malam. Setiap malam pukul 4 pagi dia dah kejut, pukul 5 pagi paling lewat dia dah bangun. Jadi kalau pukul 5 tu sempat untuk kita sembahyang sunat tahajud 2 rakaat dan sembahyang witir 1 rakaat pun tak apa. Yang penting kita kena ada sembahyang malam. Wa salatul laili min a'zam asbab dukhulil jannah. Sembahyang malam di antara penyebab utama untuk kita masuk ke syurga, kan? Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam. Maknanya kita kena bagi salam. Wa at'imut ta'am, dan bagilah makan kepada orang lain, maknanya kita bagi makanan. Wasilul arham, hubunglah silaturrahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan bangunlah sembahyang malam ketika mana orang lain sedang nyenyak tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk ke syurga dengan selamat. Jadi di antara perkara yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di sini, benda perkara perkara utama yang membolehkan kita masuk syurga adalah wasallu bil laili wan nasu niyam, dan bangunlah sembahyang malam sedangkan orang lain sedang tidur. Kita bangun malam, kita sembahyangkan. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka pada waktu malam tak banyak sangat tidur. Dia tidur ni sebenarnya berapa jam? 5 jam boleh, 4 jam boleh. Kalau orang tua rasanya 4 jam dah cukup, kan? Kalau orang muda, budak-budak mungkin 8 jam, 6 jam. Tapi orang macam kita ni 4 jam dah cukup sebenarnya, kan? Jadi mana kita tidur pukul 11, mana pukul 12, 1, 2, 3, pukul 4, 5 jam dah, kan? Mana kalau bangun pukul 4 pagi tu, insya-Allah dah cukup untuk kita tidur, kan? Ai kana haula'il muhsinun qalilan minal laili ma yanamun. Ayat tadi menceritakan kepada kita bahawa orang-orang yang melakukan kebaikan ini, suka melakukan amal-amal soleh ini, memang mereka tidur tak banyak sangat, tidak melebihi daripada 6 jam. Yusalluna li rabbihim qanitina lah. Mereka bangun menunaikan sembahyang kepada Tuhan mereka dalam keadaan yang khusyuk dan taat. Wa fi awakhiril laili
qubailal fajri yastaghfirunallaha min dzunubihim. Dan pada akhir malam sebelum beberapa minit nak masuk waktu subuh, mereka istighfar kepada Allah daripada dosa-dosa mereka. Jadi mereka bangun pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, mereka tahajud, mereka baca Quran. Mungkin dalam 10 minit ataupun 20 minit sebelum subuh tu mereka istighfar setiap malam. Dan itu maknanya sifat ahli syurga. Kana Abu Zarrin radhiyallahu anhu yaqulu, Abu Zar radhiyallahu anhu berkata, sallu raka'ataini fi zulmatil laili li wahsyatil qubur. Bangunlah sembahyang malam 2 rakaat pada kegelapan malam untuk menghadapi suasana kubur yang liar, suasana kubur yang gelap. Maknanya kalau kita nak supaya kubur kita ni kubur yang ceria, kubur yang aman, kubur yang ada barakah, kan, maknanya memang kita kena sedia dengan ibadat malam. Qala al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah berkata, qiyamul lail mimma yuttaqa bihi an-naru wad-dunuwu minha wa yudfa al-azabu. Dia kata qiyamul lail adalah benda yang dapat menyelamatkan kita daripada neraka. Maksudnya kalau kita ni bangun malam, kan, insya-Allah neraka tak akan sentuh kita. Wad-dunu minha, dan dapat menyelamatkan kita daripada hampir kepada neraka, kan. Kita tak say hampir neraka ni memang tak selamat, kan. Kalau boleh kita nak duduk daripada neraka ni sejauh mungkin, sejauh mungkin. Wa yudfa al-azab, dan dapat menyelamatkan kita daripada azab neraka. Jadi maknanya kita kena ada ibadat qiyamul lail. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, laula al-lailu lama ahbabtul baqa'a fid dunya. Kalau tak ada waktu malam, niscaya aku tak suka hidup di dunia, kan. Aku suka hidup di dunia ni kerana ada waktu malam, dan waktu malam aku boleh bangun menunaikan sembahyang malam, kan. Kan dia ada waktu siang, ada waktu malam, kan. Kalaulah bumi ni tak ada waktu malam, aku tak suka sebenarnya. Aku suka waktu malam kerana aku boleh bertahajud. Qila li Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya, ma nastati'u qiyam al-lail? Qala aq'adatkum zunubukum. Ada orang tanya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, kenapa kami ni tak mampu bangun malam? Asyik-asyik sedar-sedar subuh, kan, tidur awal dah, tapi bangun-bangun subuh tak boleh qiyamul lail, tak sedar, kan. Lalu Ibnu Mas'ud menjawab, aq'adatkum zunubukum. Sebenarnya kamu dibelenggu oleh dosa-dosa kamu. Orang yang pendosa memang payah nak bangun malam, kan. Qala ba'du salaf, setengah di kalangan ulama as-salaf berkata, aznabtu zamban fahurrimtu bihi qiyamul lail 6 ashhur. 6 ashhur. Aku buat dosa, kan, lalu aku terhalang daripada qiyamul lail selama 6 bulan. 6 bulan tak boleh bangun qiyamul lail. Tak tahu nak buat guna, kan. Maknanya dosa ni sebenarnya dia ikat kita, dia belenggu kita, dia rantai kita, tak boleh bangun malam. Sebab dosa tu. Sebab itulah kita kena perbanyakkan istighfar. Ayyuhal ikhwatul fudala, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, nazkuru fima yali fadla 10 Zulhijjah. Di bawah ini dinyatakan kelebihan 10 pertama bulan Zulhijjah. Awalan, yang pertama, tu'addul 10 awailu min Zulhijjah min al-ayyamil mubarakah lil muslimin. 10 hari yang terawal daripada bulan Zulhijjah adalah merupakan hari-hari yang diberkati. Hari-hari yang diberkati. Kita buat amal ibadat 10 yang terawal di bulan Zulhijjah ini
itu merupakan hari yang sangat diberkati kepada kita. Wa hassa Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-muslimin ala al-a'mal as-salihah wa jihad an-nafsi fiha. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menggalakkan kita untuk melakukan amal soleh dan bermujahadah, bersungguh-sungguh sepanjang 10 yang terawal di bulan Zulhijjah, kerana ia merupakan hari-hari yang diberkati dan ia merupakan 10 hari yang terbaik di dunia. Okay. Warada fi fadlil ashril awail min Zulhijjah hadithun rawahul Bukhari. Terdapat kelebihan 10 hari yang terawal di bulan Zulhijjah ini. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamil amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak adalah hari-hari yang dilakukan amal soleh padanya yang lebih dicintai di sisi Allah melainkan hari-hari yang 10 terawal di bulan Zulhijjah. 10 yang terawal di bulan Zulhijjah. Ayyamu ashri Zulhijjah wa layaliha ayyamu khairin wa barakatin. 10 yang terawal di bulan Zulhijjah, siangnya, malamnya, maknanya 24 jam itulah. Ayyamu khairin wa barakatin, merupakan hari yang terbaik dan hari yang penuh diberkati. Yudha'aful amalu fiha, amal soleh yang kita lakukan pada 10 yang terawal di bulan Zulhijjah ini digandakan pahalanya. Pahalanya bukan sedikit, digandakan. Wa istahabbu fiha al-ijtihad fil ibadah. Kita kena mujahadah, kita kena bersungguh-sungguh melakukan ibadat pada 10 yang terawal di bulan Zulhijjah. Wa ziyadati amalil khairi wal bir bisyatta anwa'ihi. Maknanya segala amal-amal soleh ni, syatta anwa'ihi ni maknanya segala amal-amal soleh yang ada yang kita nak buat ni, buat belaka kan. Syatta ni pelbagai jenis amal soleh. Kalau kita boleh buat semuanya, buat semuanya. Fal amal salihu fi hadhihi al-ayyam afdal min al-amal salih fi ma siwaha min baqi ayyam as-sanah. Amal soleh yang dilakukan pada 10 yang terawal di bulan Zulhijjah ini lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan pada hari-hari yang lain dalam setahun. Maknanya nak cerita pada kitanya betapa hebatnya, betapa lebihnya, betapa afdalnya, betapa utamanya kelebihan 10 yang terawal di bulan Zulhijjah. Andal muslim saydul fawaid min al-ayyamil mubarakah. Andal insanil muslim saydul fawaid min al-ayyamil mubarakah. Kita tahu bahawa 10 terawal di bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang terbaik, hari-hari yang diberkati. Maka kita kena rebut peluang yang ada pada 10 yang terawal tadi. Wa min fadlillahi ta'ala an hayya'a lil muslimin al-mawasim al-azimah litakuna mughnaman lit-ta'iin, mughnaman lit-ta'iin. Di antara kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang Islam, Allah Taala kurniakan musim yang terbaik supaya dia menjadi maghnaman. Kan ghanimah tu kan orang Islam pergi pergian, tiba-tiba menang. Harta peninggalan orang kafir itu dinamakan sebagai ghanimah. Maghnaman anam. Jadi maghnaman di sini dengan makna tadilah ghanimah, tadilah makna apa ghanimah? Maknanya kita dapat memiliki segala apa yang kita buat di 10 terawal di bulan Zulhijjah ini, kebaikan-kebaikan tadi. Maka rebutlah peluang. Wa min a'zami hadhihi al-mawasim wa ajalliha ma syahida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annaha afdalu ayyamid dunya. Di antara musim yang terbaik dan musim yang paling utama
sebagaimana disaksikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda menyatakan bahawa 10 hari yang terawal di bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang terbaik di dunia. Fi hadhil ayyam tatada'aful hasanat ila sawabin yazidu ala sawabil mujahidin. Orang yang melakukan amal soleh pada tempoh yang diberikan tadi, 10 terawal tadi, ganjaran pahalanya melebihi daripada ganjaran orang yang berjihad fi sabilillah. Pada betapa besarnya ganjaran pahala. Wa minal a'mali as-salihah fi 10 min Zulhijjah, di antara amal soleh yang boleh kita lakukan sempena kedatangan 10 terawal di bulan Zulhijjah, yang pertama as-siyam, puasa. Jadi puasa di tuan-tuan sekalian, kita boleh puasa pada hari yang pertama, pada hari yang kedua, pada hari yang ketiga, pada hari yang keempat, pada hari yang kelima, pada hari yang keenam, pada hari ketujuh, pada hari ke-8 dan pada hari yang ke-9. Hari ke-9 tu adalah hari Arafah. Kalau kita tak mampu nak puasa 9 hari, kita boleh puasa beberapa hari kita nak. Paling-paling utama, paling kurang pada hari Arafah kena puasa juga kan. Jadi maknanya dalam 9 hari itu, kalau kita puasa niat puasa bulan Zulhijjah lah kan, kita niat 9 hari itu aku nak puasa selama 9 hari. Hari ke-10 tak boleh lah, hari raya kan. Maknanya nak cerita pada kita bahawa as-siyam ni, puasa sempena kedatangan 10 terawal di bulan Zulhijjah itu, daripada hari pertama sampai hari yang ke-9. Wa huwa yadkhulu fi jinsil amali salihah. Ini siapa yang puasa 9 hari daripada bulan Zulhijjah tadi, maka dia termasuk dalam kumpulan amal-amal soleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, Allah Ta'ala akan menjarakkan wajahnya daripada neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Bayangkan kalau 9 hari, betapa jauhnya kita daripada neraka. Wa zakara al-fuqaha anna as-sawma fil ayyam al-'ashr min Zulhijjah min siyam at-tatawwu' la walaysa al-fardha. Para ulama menyatakan bahawa puasa yang kita jalankan, yang kita tunaikan pada awal bulan Zulhijjah itu selama 9 hari tadi merupakan puasa sunat dan dia bukan puasa wajib. Liman istata'a, bagi siapa yang mampu. Bagi siapa yang mampu. Wala yustaratu siyamuha kullaha, tapi tak disyaratkan puasa sepenuhnya, tak. Tapi kalau siapa boleh puasa sepenuhnya, itu yang terbaik kan. Tapi siapa yang mampu nak puasa 3 hari, boleh. Siapa yang mampu nak puasa 2 hari, boleh. Siapa yang mampu nak puasa 5 hari, boleh. Maknanya ikut kemampuan. Faman shama minha yawman aw yawmain, dalam tempoh yang dinyatakan tadi, siapa nak puasa 1 hari ataupun 2 hari, faqad taqarraba ila Allah bi'amalin salihin yu'jar, maka dia telah mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh yang diberikan ganjaran pahala yang sungguh istimewa. Paling-paling kurang kita kena puasa pada hari Arafah. Pada hari Arafah. Jadi kalau hari yang ke-9 tu, yang hari yang ke-8 dinamakan sebagai hari Tarwiyah. Tarwiyah. Kan Tarwiyah ni makna dia pada zaman dahulu di Mina kan tak ada air kan. Maka mereka pun pungut air daripada tempat lain pergi ke Mina. Maka dinamakan Tarwiyah. Itu di antara lah nama Tarwiyah tu kan. Pada hari yang ke-8 Zulhijjah. Okay. Waqad khassa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam siyama yaumi Arafah min baini ayyami 10 Zulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan bahawa puasa pada hari Arafah, pada hari ke-9 Zulhijjah, ia merupakan di antara amal ibadat yang kita lakukan dalam tempoh 10 terawal di bulan Zulhijjah.
wa bayyana fadla siyamihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kelebihan puasa pada hari Arafah. Faqal, Nabi bersabda, siyamu yaumi arafata ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Puasa pada hari Arafah, aku mengharapkan agar Allah menghapuskan dosa setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Maknanya penghapusan dosa selama 2 tahun. Jadi orang tak puasa sunat hari Arafah tu memang amatlah rugi. Kecuali bagi mereka yang buat haji, tadi duduk daripada Arafah kan, maka tak sunat. Lama kan kita pergi buat haji, kita duduk pada Arafah, kita puasa. Bukan, itu dah memang bukan, tak menjadi satu sunnah. Jadi bagi mereka yang tak tunai haji, yang duduk luar daripada Arafah tu, disunatkan kita menunaikan puasa sempurna hari Arafah. Okay. Wa minal a'mali as-salihah fi 10 Zulhijjah. Di antara amal soleh yang perlu kita jaga sepanjang kita berada pada 10 terawal di bulan Zulhijjah, al-muhafazatu 'ala as-salati wa la siyama fi jama'atin. Memelihara sembahyang 5 waktu, terutama kita tunaikan secara berjamaah. Maknanya 5 waktu ni jangan kita miss walaupun 1 waktu sembahyang berjamaah kan. Was-salatu min ajalil a'mal wa a'zamiha wa aktsariha fadlan. Kita tahu bahawa sembahyang ini merupakan amal soleh yang paling agung, yang paling utama, yang paling besar. Walihaza, oleh sebab itulah, yajibu 'alal muslimi al-muhafazatu 'alaiha fi awqatiha ma'al jamaah. Maka menjadi kewajipan kepada orang Islam memelihara sembahyang 5 waktu ini secara berjamaah. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajatan. Sembahyang secara berjamaah lebih afdal, lebih utama daripada sembahyang seorang diri dengan 27 kali ganda. Jadi kalau kita sembahyang seorang, kita andaikan kita mendapat 10 pahala, sebab al-hasanatu bi'ashri amsalihah. Al-hasanatu bi'ashrati amsalihah. Sekali kita buat kebaikan digandakan dengan 10. Kita andaikan kita dapat 10 lah ya. Ini sembahyang berjamaah kita gandakan 27. Kalau sembahyang seorang dapat 10, sembahyang berjamaah dapat 270. Jadi orang tak datang sembahyang berjamaah ini adalah orang yang rugi. Kana al-A'mash qariban min 70 sanatan. Seorang lelaki soleh yang bernama A'mash, umur dia hampir 70 tahun. Umur dia ni hampir 70 tahun. Lam tafutuhu takbiratul ula. Tak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Betapa hebatnya A'mash ni kan. Maknanya dia sentiasa datang ke masjid awal. Umur dia dah hampir 70 tahun. Lam tafutuhu at-takbiratul ula. Tak pernah terluput takbiratul ihram bersama dengan imam. Wa kana minal muhafizina 'ala as-saffil awwal, dan dia sentiasa sembahyang saf yang pertama. Tak pernah sembahyang di saf yang kedua. Itu maknanya hebatnya orang bernama A'mash. Okey. Tazawwaj al-Haris ibn Hassan wa kana lahu suhbah faqila lah. Seorang lelaki bernama Al-Haris, dia baru kahwin kan. Malam pertama perkahwinan, lalu para kawan dia berkata kepadanya, pagi esok tu, malam tu dia berkahwin kan, malam pertama kahwin, tiba-tiba subuh ada di masjid kan, heran ni kan. Jadi kawan dia kata lah, atakhruju wa innama banaita bi ahlika fi hadhihi al-lailah. Awak keluar sembahyang subuh masjid, sedangkan malam tadi kan merupakan malam pertama anda bersama dengan isteri. Faqala, lalu Al-Harith menjawab, wallahi demi Allah,
inna imra'atan tamna'uni min salatil ghadati fi jam'in lam ra'atu su. Sesungguhnya isteri yang menghalang saya daripada sembahyang subuh berjamaah, ia merupakan isteri yang celaka. Itu jawapan yang tegas daripada Al-Haris. Jadi walaupun malam pertama, tapi dia tetap datang sembahyang subuh berjamaah. Okey kan? An Muhammad ibni Al-Mubarak qal, daripada Muhammad ibni Al-Mubarak berkata, ra'aitu Sa'ida ibn Zaidin iza fatathu as-salatu fil jama'ati akhadha bi lihyatihi wa baka. Aku tengok Sa'id ibn Zaid apabila dia terlepas sembahyang berjamaah, dia pun pegang janggut dia. Jangan dipegang, dia janggut panjang kan, dia pegang janggut dia pun menangis sampai keluar air mata. Air mata tadi mengalir sampai ke janggut. Maknanya dia menyesal tertinggal sembahyang berjamaah, dia menangis. Allahu Akbar. Kenapa ni kan? Menangis sungguh-sungguh sampai ke air mata tu membasahi janggutnya. Dia menyesal. Qala Sa'id ibn al-Musayyib, man hafaza 'ala as-salawatil khams fi jama'atin faqad mala'a al-barra wal bahra ibadatun. Berkata Sa'id bin al-Musayyib, ada orang baca Musayyib, ada baca Musayyab. Sesiapa yang memelihara sembahyang 5 waktu secara berjamaah, maka daratan dan lautan telah dipenuhi dengan ibadat. Nak ceritakan apa maknanya? Betapa hebatnya orang yang datang sembahyang berjamaah. Sampai secara tu dia katakan daratan dan lautan telah dipenuhi dengan ibadah. Betapa hebatnya orang nampak kebaikan pada sembahyang berjamaah. Wa alaihi an yuksira minan nawafil fi hazil ayyam. Di samping kita menunaikan sembahyang fardu secara berjamaah, kita juga digalakkan untuk jangan tinggal sembahyang sunat, dengan tahajudnya, dengan witirnya, dengan duhanya, dengan rawatibnya, dengan apa-apa je lah kan. Fa innaha min afdalil qurbat. Kerana sembahyang sunat tadi, ia merupakan di antara perkara yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih. Dalam satu hadis qudsi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dia diwakilkan daripada Allah Taala, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Seseorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara sunat. Awak mensunatkan sembahyang sunat, puasa sunat dan sebagainya, hatta wahibbah, sehingga akhirnya aku sungguh sayang padanya. Jadi kalau kita nak menjadi hamba yang disayangi oleh Allah Ta'ala, memang kita kena perbanyakkan sembahyang sunat. Jangan lepas pada imam baca doa terus balik. Terus kita kena sembahyang sunat. Okey. Muslimin dan muslimat sekalian, wa minal a'mali as-salihati fi 'ashri min Zulhijjah at-takbir wat-tahmid wat-tahlil waz-zikr. Kita takbir start daripada hari pertama lagi sampai hari ke-10 tu, tak salah takbir. Bukan takbir ramai-ramai lah, takbir seorang-seorang kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kan. Tahmid, kita perbanyakkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita perbanyakkan tahlil kan, La ilaha illallah kan. Kita perbanyakkan zikir. Maknanya 10 yang terawal di bulan Zulhijjah ini, perbanyakkan takbir, perbanyakkan tahmid, perbanyakkan tahlil. Bukan tahlil untuk orang mati, itu bukan. Tahlil untuk diri kita. Tahlil ni bukan maksudnya yang tahlil untuk orang mati tu kan. Kita sebut la ilaha illallah tu dipanggil tahlil. La ilaha illallah, la ilaha kan. Okay. Wa zikru, dan perbanyakkan zikir. Fa'ani ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ada daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-amal fihinna min hadhil ayyamil 'ashr. Tidaklah
ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai di sisinya amal kebaikan yang padanya kita lakukan lebih daripada 10 yang terawal di bulan Zulhijjah. Fa'aksiru fihinna min at-tasbih wat-tahmid wat-tahlil wat-takbir. Maka perbanyakkanlah dalam 10 yang terawal tadi, bulan Zulhijjah tadi, perbanyakkan tasbih subhanallah subhanallah subhanallah, perbanyakkan tahmid alhamdulillah, perbanyakkan sebut la ilaha illallah, dan perbanyakkan sebut Allahu akbar. Perbanyakkan siangnya malamnya. Okey. Wa minal a'mali as-salihati fi 10 min Zulhijjah, di antara amal soleh yang boleh kita lakukan sempurna kedatangan 10 terawal dari bulan Zulhijjah. Okey, yang pertama tadi apa dia? Puasa kan. Yang kedua, memelihara sembahyang berjamaah. Yang ketiga, memperbanyakkan perkara-perkara sunat. Yang keempat, sedekah. Sedekah. Wahya min jumlatil a'mali as-salihah allati yustahabbu lil muslim al-iksaru minha fi hadhil ayyam. Sedekah ini merupakan di antara jumlah amal soleh yang disunatkan kepada orang Islam memperbanyakkan sedekah apabila dia berada pada 10 yang terawal di bulan Zulhijjah. Maknanya setiap hari itu kita kena sedekah walaupun seria kan. Wa qad hassallahu 'alaiha faqal, Allah Taala sendiri yang memberi galakan kepada kita. Allah Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, berikanlah sedekah, infaklah hartamu daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu, min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, sebelum datang kepada kamu hari yang tidak ada jual beli. Maknanya di hari akhirat tak ada dah wala khullah, tak ada persahabatan. Atas dunia ni kita boleh bantu membantu, di hari akhirat kawan tak boleh bantu kawan, anak tak boleh bantu mak tak boleh bantu anak, ayah tak boleh bantu anak, anak tak boleh bantu ayah. Masing-masing dengan diri masing-masing. Wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang kafir itulah mereka yang zalim. Nak cerita pada kita yang bahawa sebelum kita mati ni, perbanyakkanlah sedekah. Okey. Min fawaidis sedekah, kenapa kita kena sedekah? Jadi betullah kita tengok masjid kita ni setiap kali maghrib tabur berjalan kan, baguslah kan. Maknanya dipeluang kepada kita untuk bersedekah walaupun seria, walaupun sama kan. As-sadaqatu babun min abwabil jannah, dia kata sedekah ini merupakan satu pintu daripada pintu-pintu syurga. Jadi kalau orang tu dia suka bersedekah, insya-Allah dia akan masuk ke syurga melalui babus sedekah, pintu sedekah. Pintu syurga ada 8 kan, di antaranya babus sedekahan. Yang kedua, as-sadaqatu afdalul a'malis salihat wa afdalus sadaqah it'amut ta'am. Sedekah merupakan amal soleh yang terbaik, dan amal sedekah yang terbaik adalah memberi makan. Maknanya kita cara orang miskin, anak yatim, orang susah kan, bagi makan, bagi duit kan, bagi bahan-bahan yang asas dan sebagainya. Yang ketiga, as-sadaqatu tazillu sahibaha yaumal qiyamati, sedekah akan memayungi orang yang suka sedekah. Maknanya amal sedekah tadi dapat memayungi tuan pensedekah tadi. Wa tafukku sahibaha minan nar, dan dapat menyelamatkannya daripada neraka. Itu pentingnya kita sedekah, ikhlaskan, maknanya walaupun sedikit setiap hari kan. Okay. Yang keempat, as-sadaqatu tutfi'u ghadaballahi azza wa jalla wa har al-kubur, sedekah dapat memadam kemurkaan Allah. Jadi kalau orang tu suka sedekah, Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala tak marah, Allah Ta'ala tak murka. Dan sedekah juga dapat menghalang, memadam kepanasan kubur. Kubur ni tempat yang kita tahu ada yang
kubur ni ada tempat yang selesa, ada tempat yang memang tak selesa. Jadi kalau kita nak selesa dalam kubur, perbanyakkanlah sedekah. Yang kelima, as-sadaqatu khairu ma yuhda lil mayyit. Sedekah ni sebaik-baik hadiah untuk si mati. Ayah kita meninggal dunia, hari Jumaat kita bawa duit 10 riyal. Kita pun kata dalam hati kita kan, duit 10 riyal ini aku sedekahkan pahalanya untuk ayah yang telah meninggal dunia. Ayah kita dalam kubur tu memang mendapat pahala kan. Maknanya as-sadaqatu khairu ma yuhda lil mayyit. Sedekahlah di antara perkara yang terbaik yang kita niatkan untuk si mati. Wa anfa'u ma takunu lahu, dan benda yang paling bermanfaat untuk si mati. Si mati ni memang dia nak kepada pahala. Ini cara di antara cara kita nak sedekahkan pahala untuk si mati, sedekah. Kita buat dalam tabung, kita niat 2 riyal ni, kita niat untuk si mati. Itu yang terbaik. Wa yurabbiha Allahu azza wa jalla, dan Allah Ta'ala kembangkan sedekah sekian, kembangkan lagi. Pahalanya memang berganda-ganda kan. Yang keenam, as-sadaqatu tathhir wa tazkiyatun lin nafsi wa mudha'afah al hasanat. Sedekah dapat membersihkan jiwa, dapat membersihkan diri daripada dosa, dapat menggandakan pahala yang berbanyak-banyak. Itu kelebihan sedekah. Yang ketujuh, as-sadaqatu sababu sururil mutasaddiq wa nadratu wajhi yaumal qiyamah. Orang yang suka sedekah ni pada hari kiamat, wajah dia wajah yang nadrah. Nadrah ni wajah yang ceria, wajah yang apa lagi dipanggil, ceria, wajah yang putih berseri, ceria, happy, gembira. Dikata as-sadaqatu sababu sururil mutasaddiq, sebab sedekah ini adalah sebab kepada orang yang suka sedekah ni pada hari kiamat, dia merasai satu kegembiraan, ceria je wajah dia. Tu tujuan kita sedekah tu kan. Yang ke-8, as-sadaqatu amanu minal khawfi yaumal faza'il akbar wa adamul huzni ala ma fata. Sedekah merupakan aman daripada ketakutan, kegerungunan pada hari yang kegawatan hari kiamat. Hari kiamat ni hari yang memang gawat, hari yang dahsyat, hari yang memang takut sangat kan. Dia orang sedekah, pahala sedekah tu dapat menolong dia, dapat mengawal dia, dapat menjaga dia daripada kedahsyatan hari kiamat kan. Dan yang ke-9, as-sadaqatu sababun limaghfiratiz dzunub wa takfirus sayyi'at. Sedekah adalah merupakan sebab untuk pengampunan dosa dan penghapusan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Jadi kita buat jahat selama ini, dengan kita bersedekah, dengan sendirinya dosa kita terhapus. Okay. Muslimin dan muslimat sekalian, faminal ma'lum anna az-zunuba wal ma'asi yulhiquha al-'azab min Allah Ta'ala yaum al-qiyamah. Kita tahu bahawa dosa yang kita buat pada hari ini secara sengaja ni, hari kiamat memang kita kena azab. Kita kena azab kecuali kita minta ampun. Wala siyama idza takasarat wa kabarat. Tu utama dia kata, kalaulah dosa yang kita buat tu banyak. Kita buat dosa, kita tak minta ampun. Kita buat dosa, kita tidak istighfar. Kita buat dosa, kita tidak bertaubat. Dosa bertambah. Lidzalika ala kulli muslim an yahrusa ala tasadduq bistimrariyah. Maka kalau kita nak supaya dosa kita ni terampun, terhapus, terpadam, maka kita kena sedekah seumur. Sedekah seumur kan. Liyafuza bi'asariha fid dunya wal akhirah. Kerana orang suka bersedekah ini, dia akan mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Dan orang suka sedekah, kita tengok kan, dia rasa suka dia sedekah. Lepas dia sedekah tu dia rasa gembira. Tak ada lah kata
Lepas sedekah ni masa muka kan, tak ada kan. Itu kelebihannya. Jadi tuan sekalian, apa kita dapat simpulkan pada malam yang Jumaat ini, betapa pentingnya kita tahu cara untuk kita nak selamat di hari akhirat. Di antaranya kita tahu kelebihan yang ada pada 10 yang terawal di bulan Zulhijjah. Kita buatlah amal soleh bisyatta anwa'ihi, maknanya syatta di mana apa, segala jenis kebaikan kita buat. Dia dicatatkan tadi di antaranya kita puasa sunat, kita menjaga sembahyang 5 waktu, kita perbanyakkan benda-benda sunat, dan kita bersedekah. Itulah maknanya di antaralah benda-benda yang boleh kita lakukan masuk je bulan Zulhijjah nanti. Kita buat benda tersebut, percayalah kita akan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat insya-Allah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.